Okey, hai Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bersiaran kembali kita bersama Jom Masak dengan Kak Zaidah dalam episod 257. Apa khabar Kak Zaidah? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Okey, ramai yang dah menunggu ya. Minta love, like, share dan komen untuk live kita hari ini. Ya, minta love banyak-banyak, like, komen dan share ya. Okey, apa khabar semua? Agak selesa ke kalau kita mula pukul 2.30? Saya nak tanyalah for those yang kita punya regular viewer kita, peminat setia Jom Masak Kak Zaidah. Selesa ke kalau kita buat pukul 2.30 ya? Kalau rasa tak selesa, kita boleh tukar balik time ya, time yang sebelum ya. Cuma saya nak try aja dulu 2.30. Mungkin ramai yang dapat mengikuti tengok live kita. Ya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Jika ada sebarang komen, nak komen kat situ selesa ke tak selesa kita bermula 2.30 ni, boleh komen ya dekat bawah tu. Yes. Kita pun nak feedback juga daripada rakan-rakan di Facebook dan juga Instagram. Sound okey ke? Suara Kak Zaidah okey ke? Jauh. Suara Kak Zaidah jauh tak? Zaid okey, Kak Zaidah jauh. Okey, minta komen ya suara Kak Zaidah clear ke tidak. Ya, kalau tak berapa clear, janji clear sikit boleh dengar pun okey lah. Kita tak nak masuk on testing sound ya. Okey, baca Zaid ada yang komen clear ke tidak ya. Kalau tak clear, saya kuatkan sedikit suara saya. Okey, semuanya sebab selesa kalau kabut nak masak. Okey. Selesa ya. Semua Nanti selesa, kita alhamdulillah. akan tengok balik nanti komen-komen perempuan mengenai selesa dengan tak selesa waktu 2.30 ya. Okey, now kita punya sound clear ke? Clear ya. Okey, sound okey katanya. Okey, kita dah ada feedback kat sini, alhamdulillah. Alright. Dah boleh start ke apa ni Zaid? Dah boleh start Okey, ke? boleh start lah. Kita boleh mula Video sekarang kita Kak dah ramai Zada. ke? Okey, kita Kita ada betul dah ada hampir 400 viewer ya. Okey. Okey. Okey, jom. Okey, mula. Kita Okey. bermula. Okey Kak Zada. Okey, jom ya. Okey. Now hari ni Kak Zada nak tunjuk cara-cara masak. Zai akan ambil kertas. Zai lupa nak ambil kertas. Sekejap ya. Nak menyalin resepinya ya. Sebab kita kat sini perlu ada salinan resepi supaya kita boleh check, semak kemudian ya. Okey, untuk tengah hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara masak nasi daging ala Kak Zaidah lah ya. Sebab nasi daging ni pun banyak juga versi dia ya. Nasi daging ni biasanya belah utara ya, yang menyediakan nasi daging ni. Nasi daging ya. So hari ni Kak Zaidah nak tunjuk nasi daging tapi style saya ya. Nasi daging bersama dengan air asam krisik lah ya. Biasanya orang utara dia makan dengan air asam krisik tu ya. Nasi daging ni ya. Nampak sedap bunyi dia tu. Okey, bahan-bahan untuk nasi daging. Ni nasi daging ala Kak Zaidah ya. Jangan tanya pula kenapa saya buat macam ni. Saya rasa saya selesa masak macam ni ya. Okey, untuk nasi daging Kak Zaidah, okey, kita perlukan basmati ya. Kak Zaidah guna basmati beras biryani sebanyak 1 kilo. 1 kilo beras biryani. Okey, untuk sukatan dia, Kak Zaidah guna saya pindahkan beras ni dah timbang sekilo, saya pindahkan ke mangkuk. Satu mangkuk, ikutlah apa-apa mangkuk. Janji puan-puan boleh tengok sukatan airnya. Saya kalau masak ni, saya akan guna satu mangkuk basmati dan satu mangkuk air. Ya. Ataupun satu mangkuk suku pun boleh. Kadang-kadang terpulang kepada beras juga ya. Antara satu mangkuk hingga satu mangkuk suku. Sebab nanti kita ada susu cair lagi dan kita ada lauk yang kita akan masak bersama dengan daging nanti. Ya. Okey. So puan-puan perlu bersihkan, kemudian perlulah direndam sebentar. Setengah 10 minit pun cukup. Kalau basmatinya bagus tak payah lama ya. Okey. Kemudian saya guna daging 1 kilo, setengah kilo hingga 1 kilo. Kak Zaidah guna lebih kurang ni setengah kilo lebih sikit lah ya yang ni. Ya. Saya dah rebus siap-siap dan saya potong kasar. Kalau perempuan nak potong kecil pun boleh ya. Rebus dulu hingga empuk. Okey. Kemudian saya guna juga dekat sini untuk nasinya ya. Untuk lauknya. Saya masak lauk dulu, lepas tu baru saya masak nasi. Untuk lauknya saya guna 7 hingga 8 ulas bawang merah bersama dengan setengah biji bawang besar dimayang.
1 inci halia dimayang, 5 ulas bawang putih, 2 helai daun pandan diikat. Kemudian kita guna 4 sekawan ya. Kemudian saya guna 4 sudu makan rempah kurma dan 1 sudu makan rempah kari. Saya juga guna 2 sudu makan tomato puri. Ya, tomato puri. Kita guna juga setengah tin susu cair dan sedikit minyak sapi. Ini untuk nasinya ya. Okey, untuk sambalnya pula nanti ataupun kuah asamnya ya, kita guna 1 biji buah tomato, 1 biji bawang besar, 4 hingga 5 tangkai cili merah. Saya guna juga sedikit kerisik, sedikit belacan dan sedikit air asam. Okey. Pertama sekali kita perlu masak daging ni dulu ya. Kak Zaida perlu masak daging ni dulu. Okey, kita masukkan minyak sapi. Lebih kurang 2 sudu makan minyak sapi bersama dengan sedikit minyak masak. Boleh campur ya Kak Zaida? Campurlah sikit. Ya. Okey. Saya baru buka. Masak apa tu Kak Zaida? Kak Zaida Tanya nak Fauzia. masak nasi daging. Ya. Nasi daging. Nasi daging ni masakan orang utara ya. Orang belah utara. Okey, nanti kita akan tumis bahan-bahan yang kita dah mayang. Okey. Tunggu minyak ni panas. Okey, kita akan tumis semua bahan-bahan ni, ya. Ni nampak tak? Bawang kecil dan bawang besar, halia, bawang putih dan 4 sekawan. Sama dengan daun pandan. Okey, kita tumis hingga bawang kita layu. Apinya agak beralih ya. Sebab ada kipas kat sini. So kita buka dapur lah kan. Okey. Sound okey ya. Sound okey. Alhamdulillah. Okey, kita tumis hingga dia layu. Okey, sementara nak tunggu bawang ni layu, Kak Zaida nak bancuh ya. Bancuh rempah ni tadi, 4 sudu makan rempah kurma dan 1 sudu makan rempah kari. Kita bancuh dengan air. Okey, bancuh. Kemudian kita akan masukkan nanti rempah-rempah ni dalam kuali ya. Walaupun bawang ya, baru tumis bawang pun bau dia dah sedap Kak Zaida. Minyak sapi tu, ya Zai. Minyak sapi dan ada daun pandan ni. Wangi sangat Kita ya. akan tumis hingga dia layu ya. Assalamualaikum. Tanya sikit boleh tengok dalam YouTube ke nanti? Rosita bertanya. Boleh. Boleh ya. Subscribe YouTube. Nanti boleh kita akan masukkan ni di YouTube channel ya. Okey. Bawang dah mula lembut. Kita masukkan rempah ni tadi.
Okey, rempah yang Kak Zada guna ialah rempah 4 sudu makan rempah kurma dan 1 sudu makan rempah kari. Kari daging ya. Okey, kita masak sehingga rempah ni naik minyak. Okey, Roskinan tanya. Maaf bertanya, siaran Kak Zaidah change timing ke? Dari Ya. 12.30 ke 2.30? Betul tu. Itu yang Kak Zada tanya tadi ya. Ada yang selesa ke, ada yang tak selesa at this time ya. Sebab kita baru tengah adjust time ni ya. Okey. Sebab ramai yang bila waktu live ramai yang kata nak ambil anak sekolah ya, nak ada urusan tengah hari ya. So kita cuba tukar ke 2.30. Alright. So now kita masak rempah ni hingga dia naik minyak. Okey, masukkan. Kenapa Zai? Ya, Zafi. Sorry. Okey. Okey, kita masukkan tomato puri. Ya, lebih kurang 1 sudu makan tomato puri. Biar dia ada rasa sedikit masam-masam ya. Okey, masukkan sedikit air lah. Ni air ni Kak Zada ambil daripada air rebusan daging tadi ya. Masak hingga dia naik minyak. Ramai yang komen ya Kak Zaidah, 2.30 pun dah okey. Semua dah siap solat semua. Masalah ya. Alhamdulillah. Sebab sekarang Zuhur masuk cepat ya. So kita lewatkan sikit time kita lah. Okey, nampak tu rempahnya dah naik minyak tu. Nampak tak? Dan jangan dekat sangat nanti dia hot nanti tu ya. Okey, nampak ya minyaknya dah naik. Maksudnya rempahnya dah garing ya. Okey, kita akan masukkan daging. Rempah kari ayam ke daging tu? Dia ayam daging sama ya rempah kari. Dia satu paket tu memang khas untuk daging dan ayam. Boleh ya. Nampak tu Kak Zada masukkan daging. Bau dia pun dah sangat menyelerakan. Kita masukkan daging sikit. Daging yang kita dah rebus tadi awal lah. Kita masukkan sedikit air supaya senang rempahnya tergaul rata. Okey, saya letakkan sedikit garam. Okey, yang baru masuk ya. Hari ni Kak Zaidah masak nasi daging ala Kak Zaidah. Okey, kita masukkan daging. Okey, kemudian kita masukkan beras. Ada yang bertanya juga Kak Zaidah, Norash Putra. Kak Zaidah boleh beri anggaran resipi untuk 30 hingga 50 orang makan? 30 hingga 50. 1 kilo beras brand ni boleh makan 12 orang. So agak-agak lah. Ya, kena puan agak-agak dulu. Masak dulu 1 kilo. Lepas tu nanti puan boleh check. Yang macam Kak Zaidah buat ni lebih kurang dalam 12 orang makan ya. 12 hingga 12 orang lah lebih kurang. Okey, daging rebus dulu ke Kak Zaidah? Zakiah Yusof. Kena rebus sampai dia empuk. Kalau tidak nanti tak sedap ya. Kita makan nanti tak sedap. Okey. Now Kak Zada pindahkan sebab kita punya dapur ni agak ada tempat yang panas, ada yang kurang panas. Okey, di dapur yang sebelah ni Kak Zada dah mula nak masak nasinya ya. Okey. Ini kita balik-balikkan perlahan ya berasnya supaya berasnya tercampur rata lah dengan rempah yang kita masak bersama daging ni tadi. Okey, nampak tu. Okay, Nampak sedap ya. Sedap ni. Okey. Now di sebelah ni Kak Zaidah nak
Ini air daging ya, air rebusan daging yang saya dah sukat. Ya, saya dah sukat. So kita akan masukkan air rebusan daging dalam periuk ni. Agak nampak beku tu ya, sebab air rebusan daging kan memang ada lemak ya. Okey tu. Okey, jadi ada juga yang tanya boleh tukar pada ayam tak? Kalau ayamnya kena goreng dululah ya. Jadi rasanya dia lain. Kalau ayam, perempuan kena letak sedikit stok lah. Stok ayam. Okey, airnya dah masuk. Kemudian kita akan masukkan susu cair. Susu cair setengah tin. Ya. Okey, terus masukkan susu Masukkan cair ya. susu cair setengah tin. Ya, kita lebih kurang lah, ataupun perempuan boleh suka pakai sendok. Norash Putra, pakai beras biasa boleh ke? Boleh juga ya, cuma beras biasa, sukatan dia tak sama ya. Beras biasa air 1:3 ya, air dia banyak beras biasa. Beras brandy ni air dia kurang sikit. Okey, Sunajib, dah gaul beras tu boleh masak dalam periuk nasi elektrik ke kak? Boleh? Lagi senang kalau masuk dalam rice cooker. Ada Mia pula tanya, ayam boleh rebus dulu ke? Ayam kena rebus dulu ke? Ayam kalau nak rebus dulu pun boleh juga. Tapi lepas rebus, you masak tadi, you goreng sekejap. Jadi ayamnya tak hancur. Jadi air rebusan ayam tu masakkan nasi ya. Okey. Kita letak sedikit lagi garam. Okey, kemudian kita akan tutup periuk ni hingga dia mendidih. Okey. Alright, lepas tu kita balik-balikkan je ni. Ni beras ni tadi. Bersama dengan daging ni. Tu. Nampak tu. Dagingnya kena empuk betul ya. Jangan ada half cook ke 3/4 cook, tak boleh. Nanti takut bila kita dah masak nasi, daging tak empuk, tak sedap pula makan nanti. Kita tunggu air beras ni bersama air rebusan daging bersama dengan susu cair tadi. Kita tunggu dia mendidih dan kita akan masukkan beras ni. Okey. Thank you Kak Zaidah, semoga murah rezeki. Amin, amin. Amin ya Rab. Okey. Ada juga yang tanya ni Kak Zaidah, Itu Siti dia. Zainun. Periuk tu jenama apa ya? Periuk yang ini Shogun, yang ini VCC. Ini Kak Zaidah dapat pemberian daripada peminat jom masak dengan Kak Zaidah dari Singapura ya. Tapi periuk ni bukan dari Singapura. Periuk ni rasanya Korea. Tetapi dealernya di sini ya. Terima kasih puan, saya pernah lupa. Ya, kita dah mention tadi ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada Siap. juga yang tanya ni Zainun Sudin, Kak Zaidah, mana lebih sedap antara daging kambing dengan daging lembu? Kambing lah sedap. Kambing ya. Kambing sedap. Kambing daging dia soft ya. Daging dia halus compare to lembu ya. Okey, kita tunggu yang ni masak. Saya kena cari sekejap. Okey, Sunajib, dalam kismis boleh letak Kismis. dalam nasi boleh letak Boleh. kismis dan kacang gajus ke Kak? Boleh. Ikut selera, tapi biasanya dia kalau ada pun kismis saja, just to get rasa masam-masam sikit pada nasinya ya. Kalau pun ada setengah yang letak buah tomato, dia potong-potong pun ada juga. Tapi saya tak letak sebab saya dah letak tomato paste pada ataupun tomato puri pada lauk tadi, pada kuah tadi. Ya. Okey, kita tunggu ni mendidih dulu. Kemudian baru kita boleh masukkan beras yang kita dah masak bersama dengan daging. Kak Zaidah mungkin boleh berkongsi ya macam mana suka beras tu, sebab ada yang bertanya di sini. Okey, biasa kalau Kak Zana masak beras biryani, you tengok juga ya, beras basmati ataupun beras biryani, biasa masak dia sukatan air dengan berasnya ialah satu mangkuk beras, 1/2 mangkuk air. Tetapi sekiranya macam dalam resepi tu kita dah letak susu cair, kemudian macam hari ni kita letak lagi, kita dah masak
daging bersama dengan lauk, ada rempah, ada kuah pekat sikit. So kita akan ambil air satu-satu. Satu mangkuk air, satu mangkuk beras, satu mangkuk air. Jadi yang setengah itu kita dah ambil daripada setengah tin susu cair dan lauk tadi yang kita dah masak. Jadi baru nanti nasi yang cantik. Okey. Okey. Dalam bidih ni saya perlu rasa dulu ya, sebab kita takut bawah nanti tak sedap pula. Dah sedap ya. Sedap. Padahal tak ada apanya, susu dan air daging je, air rebusan daging ya. Okey. Now tengok Zai, dia dah mula mendidih Zai. Okey sis. Dan air rebusan daging ya. Air rebusan daging tu perempuan boleh lah masa rebus daging tu tahulah sedikit halia ke ya. Okey, ni dah jadi, dah mendidih. Kita akan masukkan beras ni. Saya tak kuat nak angkat periuknya, agak besar. Kita angkat sikit-sikit dulu, lepas tu kita angkat sini. Oh sis Asmah pola, saya dah hantar 2 komen tak baca ke? Okey, minta maaf sis Asmah, mungkin boleh ulang balik komen tu. Ya, puan. Sebabnya kita tak nampak ya. Tak nampak komen tu. Boleh hantar sekali lagi ya. Dia scroll laju tu. Okey, kita akan angkat periuknya, masukkan ke semua dalam susu ni. Berat juga periuk ni. Okey, so kita akan masukkan semua ni ya, yang kita dah gaul bersama dengan lauk tadi ya. Okey, perempuan perlu gaul sekejap. Kita pulang, kalau rasa daging banyak, nak kurangkan daging pun boleh. Kalau nak potong kecil-kecil pun boleh dagingnya ya. Kak Zana suka potong kasar-kasar sebab nanti senang kalau kita nak celup dengan air asam tu nanti. Nampak sangat menyelerakan ya. Yes. Tolong ni. Sat Ali, periuk kelabu tu apa brandnya? Yang kelabu mana? Yang ni mungkin yang dalam Shogun, nasi ya, ni. Shogun. Ya, ini Shogun. Ini boleh masak nasi, boleh masak lauk ya. Saya kalau masak nasi yang menggunakan basmati ni, saya suka kacau dia. Ya. Sewaktu dia masih ada air yang banyak dalam. Ya, bila kita kacau dia, dia lebih mudah kembang. Kalau kita guna basmati, bila nak kacau waktu air tengah banyak. Tapi bila dia dah mula pekat, puan dah tak boleh kacau ya. Nanti dia akan patah berasnya ya. Tapi sekarang ni dia tak patah ya. Dia kita boleh kacau dia. Waktu airnya tengah banyak lagi. Okey, baunya sedap sangat ni ya. Skip susu agak-agak sedap tak Kak Zaidah? Farah Rizia. Boleh lah, cuma dia tak lemak lah. Kita letak susu tu dapat rasa lemak tapi kalau you tak boleh makan susu, you tak suka bau susu, boleh lah. Jadilah, cuma agak memang akan ada beza lah rasanya kalau you tahu susu. Ya. Okay. Ada yang bertanya, anggaran daging untuk 12 orang berapa kilo agak-agak ya? 12 orang setengah kilo pun dah boleh. Setengah kilo ya. Terpulang lah, kalau you suka makan daging banyak, you put more lah. Ya. Alright. Zai ke sini sikit Zai. Okey, nampak ni. Okey, kita tutup dulu periuknya supaya dia cepat mendidih. Okey. Tolong ni okey, sementara kita nak tunggu nasinya masak, bolehlah kita buat sambalnya. Ya.
Okey, mungkin Ada Kak Zaidah soalan? boleh Ada soalan? ulang resepi ya, sebab Okey. ada juga yang minta resepi. Okey, resepinya ialah Salin for those yang baru masuk, baru tune in. Okey, hari ni kita buat nasi daging ala Kak Zaidah. Alright. Nasi daging yang kita buat ni hari, bahan-bahan dia 1 kilo beras biryani ataupun basmati. You cuci bersih-bersih, kemudian bolehlah kalau nak rendam lebih kurang 15-20 minit lah ya. Kemudian tuskan. Kemudian kita guna setengah kilo daging direbus, dipotong rebus ataupun direbus dipotong pun tak ada masalah ya. Tapi direbus hingga empuk. Ya. Alright. Kemudian kita guna untuk lauknya ya. Kita guna 7 hingga 8 ulas bawang merah, bawang kecil tu ya. Kita mayang. Saya guna setengah biji bawang besar juga, kita mayang. Kemudian 5 ulas bawang putih juga dimayang, 1 inci halia juga dimayang. Kemudian kita guna 4 sudu makan rempah kurma dan 1 sudu makan rempah kari daging ya. Kari daging, kari ayam samalah. Okey, kemudian kita guna 2 sudu makan tomato puri. Kita guna juga setengah tin susu cair. Kemudian apa ni Zai? Sedikit sedikit minyak sapi, daun pandan. 2 helai daun pandan. Ini untuk nasinya ya, dan sukatan air rebusannya ialah satu mangkuk beras dan 1 mangkuk air rebusan daging. Okey. Okey, nampak macam dah mula kering ya. Kita tunggu sikit lagi baru sedap ya. Okey, kita tunggu sikit lagi. Alright. Okey, jangan risau ya you all. Selepas habis siaran ini kita akan savekan live ni dan juga berserta dengan resepi sekali ya. Jadi boleh dapatkan nanti di Facebook ya, boleh tengok di Facebook dan juga IGTV ya untuk kita boleh repeat balik ya. You all boleh tengok semula. Assalam, mana Bella? Ramai yang tanya Bella ni Kak Zaidah. Bella bercuti lagi ya, tak settle lagi cutinya. Bella bercuti ya. Alright. Okey. Kak Zaidah perlu kacau sedikit sebab saya baru tambahkan sedikit garam, agak tawar ya. Baru ada yang bertanya masuk garam tak? Masuklah, kalau tak masuk macam mana? Tawar lah nanti. Mestilah masuk garam ya. Saya dah masuk tadi pada lauknya dan pada nasi masa kita masuk apa tadi tu? Kita letak air tadi ya. Okey, ni dah kering Zai, tengok ni. Okey. Ya, kemudian Kak Zaidah akan kecilkan apinya. Hai Runisa, kalau kukus nasi boleh tak? Pasal aku pun masak tanak je lah. Tanak lagi senang dari kukus ya puan. Tanak lagi senang daripada kukus. Kukus susah. Kukus you nak kena lama. Kukus akan makan masa yang terlalu lama. Alright, tanak aja senang. Okey. Okey, ni kita biarkan saya alas bawahnya dengan betul? Dengan alas ya supaya dia tak direct heat lah. Okey, kita kecilkan api. Okey. Sekarang ni kita nak buat dia punya sambal ataupun air asam. Okey, air asam yang kita perlu kisar ialah, kalau nak pakai blender pun boleh, pakai apa tu? Lesung batu pun boleh ya. Saya cuma malas pula nak pakai lesung batu lagi. So, kita akan masukkan ni. Bawang besar, buah tomato dan cili merah. Rasanya seperti nasi biryani ke Puan Nur Rahman? Lebih kurang lah, tapi dia more tu rasa kurma ya. More tu rasa kurma, rempah kurma. Kalau biryani ni dia tak ada, dia ada kurma-kurma, ni tak ada ya. Dia tak ada air mawar,
Tapi dia rasa ada sikit rempah lah pada nasi ni, ya. Sebab itu dia makan dengan orang utara makan dengan air asam je. Daging itu dia makan dengan air asam, ya. Kemudian dia tak perlu makan dengan lauk lain sebab nasinya dah sedap, dah ada daging, dah hanya cicah asam aja. Untuk nak hilangkan muak, dia akan makan dengan air asam. Okey. Now kita nak letakkan sedikit belancan. Kurus Kak Zaidah, Jelia Hashim cakap. Kurus. Saya naik ya. Okey, kita akan letakkan ni kadang-kadang angle, jangan tertipu dengan angle. Kita akan letakkan kerisik. Ni kena ada ni kerisik ni. Kalau tak ada tak sedap ya, kerisik. Yum. Ya. Kemudian kita letakkan sedikit gula. Dia kena ada rasa gula, rasa garam. Masamnya daripada air air asam jawa ya. Air asam jawa ni Kak Zaidah dah pernah dengan air panas ya. Sedikit air asam jawa. Okey Kak Zaidah, kalau terus masuk daging mentah dalam nasi campur, campur semua sekali dengan santan boleh tak kalau tak rebus dulu daging? Sharifah Nayan. Tak boleh. Nasi cepat masak ya. Daging nanti tak empuk, macam mana you nak makan? Lihat pula ya. Tak boleh. Lihat nanti tak sedap. You kena rebus dulu. Rebus sampai empuk. Sebab nasi sekejap aja masak dia. Daging at least 2 jam. Kalau you tak pakai pressure cooker, you kena rebus je 2 jam, 2 jam setengah. Itu pun kadang-kadang empuk pun tak berapa empuk sangat. Ya. So you kena make sure that you rebus dulu. Rebus hingga empuk. Bukan separuh masak. Nanti dia lihat ya, tak sedap bila kita makan. Nampak sedap sangat Kak Zaidah. Satu hidangan yang lengkap. Air asam tu kalau tak letak belacan boleh tukar dengan apa ya Kak Zaidah? Dia punya sambal ni. Letak nangka pun boleh lah. Nangka tu air sos ikan. Okey, Ya, boleh sos tukarkan ikan ya boleh. Sos belacan ikan kepada dia sos ikan. Sos ikan ya. Sikit lagi. Kena kasar-kasar sikit. Alright. Okey. Kalau kita nak tunggu nasi masak, kita settlekan sambal. Okey, kita taruh sedikit air ya. Jom kita fokus sikit dekat dia punya sambal tu. Tak sedap tu. Okey, nasi kita pun dah naik uap. Okay, kita akan ambil sedap ni ya baunya belacan. Kalau tak nak letak belacan, nak juga sebab sambal dia ni dia kena ada bau-bau bau-bau air asam lah. Ya. Okay, Kak Zaidah letak sedikit. Bau dia satu dalam ni semua dah bau dah. Sedap ni. Okey, saya letak kayu panas ya supaya dia pasang sikitlah. Katanya pun air asam kan. Masak apa tu? Dia yang baru masuk tu. Okey, Kak Zaidah tengah masak nasi daging ya. Okey, minta maaf ya Yos. Bel masih bercuti dan Zai gantikan Bel. Zai tak berapa pro dan expert ya untuk nak terang-terang dengan Kak Zaidah ni actually. Okey, tak apa. Just baca je. Itulah. Zai, baca je komen. Okey, maybe kita boleh jawab ya. Minta komen, share, like ya supaya ramai lagi yang boleh nonton ya, yang boleh tengok. Ada yang bagi cadangan juga ya. Air asam tu campur budu sedap kot. Campur budu. Budu. Ikutlah. Ikut selera ya. Ikutlah. You nak letak apa pun jadi sedap ya. Sharifah Baimin tanya, kalau ganti dengan ayam, sebelum ayam digoreng kena gaul dengan kunyit atau rempah ke? Sebelum Digaul
sebelum ayam tu digoreng. Okay, macam ni kalau you nak buat nasi yang ini guna ayam, sebab nasi daging ni memang tak ada ayam sebenarnya. Tapi kalau nak buat juga, bukanlah nasi daging ya. Kalau nasi ayam dah jadi lain pula. Bila kita sebut nasi ayam, dia jadi lain. Ya. Okey, mungkin puan boleh rebus juga ayamnya. Rebus jangan sampai empuk sangatlah ya. Ambil airnya tu, kemudian ayamnya dah sejuk, puan goreng. Kalau tak goreng, you masuk dalam nasi, nanti tinggal tulang aja semua. Ya. Goreng dulu, kemudian masak lauk macam Kak Zaida buat tadi. Rempah ditumis, bawang bersama dengan rempah semua. Kemudian dah nak kering, baru masukkan ayam, balik-balik, masuk beras. Tak payah kacau sangat sebab ayam dia akan cepat, bila dia dah masak sangat, dia lembik ya. Dia pecah ya. Kan nanti you balik-balik nasi you, tinggal tulang aja semua dalam nasi. Isi ayam semua tertanggal ya. So what you do is you goreng, masukkan dalam kuah dia, agak dah pekat, masukkan beras balik-balik, terus dimasak dalam periuk nasi. Ya. Yunli. Air asam tu tak cair ke? Taklah. Air asam mesti cair. Dia bukan pekat macam ni. Ya, dia kena ada air asam. Nama pun air asam. Dan Kak Zaida dah campurkan dengan bahan-bahan lain ya. Ada tomato, ada bawang, ada cili ya. Nak letak bumbu pun boleh lah. Okey, ni siaran dah tukar pukul 2.30 petang. Start dari minggu lepas ke atau baru mula hari ini? Ada lagi yang masih belum terima kita punya info. Okey, mungkin Kak Zaida boleh share ya. Hari Khamis itu hari ya. Kak Zaida dah mula buat pukul 2.30. Saya test, cuba. Tengok ada tak yang nakkan pukul 2.30 ya. Tapi nampaknya macam respon good bila kita buat 2.30 ya. Alhamdulillah. Okey, ni air asam Kak Zaida. Ada yang menonton sambil makan meruku Kak Zaida, meruku garlic butter dan meruku kari. Sedap kata Aida Rai. Aida Rai. Nasi daging guna kambing sedap. Nuriah Luqman. Memang sedap kalau guna kambing. Baunya pun memang you tak boleh lawan ya. Okey, kurang garam. Kita masukkan garam lagi. Okey, nampak tu. Dia sebenarnya buat air asam ni pakai musuh batu, cantik. Ini pun boleh lah. Okey. Lagi. Hairunisha bersusun Kak Zaida punya mixer. Hihihi. Okey. Jom kita tengok nasi kita. Okey. Okey. Okey, nampak tu dah mula naik wah, look at that. Okey. Baunya masya-Allah sedap sangat ni. Okey, kita balik-balikkan. Ya, dia dah kering tetapi dia masih basah. Okey, ada yang bertanya tak Kak Zaida pakai beras apa hari ni? Ya, Kak Zaida pakai sunflower ya. Pakai Faiza pun boleh ya. Cuma tadi Kak Zaida cari Faiza tak ada di kedai dekat sini ya. Kita tunggu dia kering sikit. Okey, nampak. Bila dia dah kering macam ni, puan-puan tak perlu kacau dia sangat ya. Nanti dia boleh patah. Berasnya patah bila dia dah masak. Okey, nampak tu berasnya panjang-panjang. Okey, kita tutup sekejap. Sikit lagi bagi dia kering betul. Sementara tu bolehlah kita jawab apa-apa lagi soalan. Ada. Okey. Ada juga yang masih baru masuk dan bertanya-tanya. Okey, Hari welcome. ni Kak Zaida masak senang aja. Nasi daging ya. Sama dengan air asam. Okey. Siap dah asam. Kita tunggu nasi sekejap ya. Nasi kita dah masak tu sebenarnya. Cuma kita tunggu dia kering sikit. Ramai yang bersetuju ya. Kak Zaidah bersiaran 2.30 ni. Betul. Okey, alhamdulillah. Kita akan Alhamdulillah. teruskan dengan pukul 2.30 ya. Jadi mungkin perempuan boleh beri waktu rehat ni yang sebenarnya pukul 2.30 ni. Cuma yang di office sajalah ya.
Okey. Ayam asam kita. Okey, dah siap ni, tunggu nasi sekejap lagi. Okey, ada apa-apa bacakan dulu soalan-soalan. Semua masih berborak ya, masih bercakap pasal pertukaran live Kak Zaidah ni. Okey. Lepas tu ada juga yang tanya, Zulmi boleh taruh serai tak? Perut serai. Aha. Letak ajalah. Kalau kata tak jadi, kalau ikut serai. Ikut selera. Cuma kalau ikut serai, the smell is a bit different, ya. Kalau you taruh daun pandan, baunya agak lain. Ya. Wangi sikit lah. Ya. So, terpulanglah. Tak adalah kata tak jadi kalau you tok serai. But the aroma akan tak sama lah. Yes. Kejap lagi. Kita pun dah nak siap nasi kita. Any question? Nasi biryani dan nasi daging sama ke cara masaknya Kak Zaidah? Lain. Nasi biryani ni dia special ya. Nasi biryani dia ada koma-koma ataupun saffron dan dia ada air mawar. Dan ya, nasi menggunakan basmati tidak semestinya nasi biryani. Ya, orang selalu bila kita cakap nasi basmati semua ingat nasi biryani ya. Ada sinonim dengan nasi biryani kalau guna basmati. Totally rasa tak sama ya. Nasi biryani dia lebih wangi. Dia wangi ya, dia wangi dari saffron. Wangi saffron, wangi air mawar, rose water ya. Itu nasi biryani. Dan kebanyakan ni biasanya nasi biryani simple je. Dia jarang ada rempah-rempah kat dalam. Kalau rempah kat dalam tu dah jadi biryani lain ya. Biryani pun banyak jenis biryani. Okey, selain air asam boleh makan dengan lauk apa yang sesuai? Makan je lah, lauk korma pun boleh. Cuma dia dah sedap. Dia dah sedap. Dia dah rasa susu, dia dah rasa rempah dalam nasi dia. Dia ada daging dalam nasi dia. So dia dah just perfect. Dah just makan dengan air asam tu dia jadi masam-masam. Masam-masam pedas ya. Okey. Tapi kalau tak nak makan dengan air asam ni pun tak apa. Kejap lagi kita nak tunjuk satu produk kita yang kita boleh guna makan bersama dengan nasi kita. Okey, thank you Mas Mak Tove. Zai pinkan resepi daripada Mas thank you, Mak Mas. Tove. Okey. Ada lagi ya. Puan Zaidah bila nak buat steam coconut cake ya? Lama dah resepi tu. Steam coconut cake. Ya ke? InsyaAllah ya, insyaAllah. Okey, nasi kita dah masak Zai. Okey. Wire ni agak pendek sikit. Ni ya. Tapi dah boleh hidang dah ni. Bila kita tengok nasinya dah masak tu, dah boleh hidang lah. Okey, dah masak dah nasi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So now Kak Zana nak hidangkan nasi kita. Okey. Sekejap je kan Kak Zana masak. Penyediaannya pun tidaklah terlalu rumit. Senang saja. Senang aja. Okey. Nampak tu. Paket ada beras. Cantik sangat berasnya, panjang-panjang. Okey. Perlu rebus dulu daging hingga empuk ya. Jangan masuk daging mantap. Kalau nak masuk daging mantap boleh, tapi masak dululah bersama dengan rempah dia hingga daging tu masak betul. Barulah perempuan letakkan berasnya. Kalau tak nanti takut beras hancur pula, nak menunggukan dagingnya ya. Tengok Kak Zaidah sekarang ni, saya masak nasi pun tak sampai setengah jam ya. Nasi kita dah ready, dah siap. Ada yang bagi cadangan juga makan dengan jelatah pun sedap kot. Ya, Rosna Ahmad. Yes. Jelatah tu macam macam acar ya. Okay, you can see dia daging tu dia memang potong besar-besar sebab sedap sikit kita nak makan, pasal kita tak ada lauk makan dia. So daging tu kita potong kasar-kasar sikit lah. Nursiah Usul. Assalamualaikum. Alas bawah periuk tu beli di mana ya?
nasi periuk tadi ya. Itu dari yang itu daripada pen saya ya, daripada acuan pai saya yang saya tak pakai dah lama. Saya buat alas periuk. Kalau kita nak kecilkan api, kita kena alas periuk ya. Kalau tak nanti direct heat dia akan ada, walaupun non stick, dia akan ada kerak juga nanti ya. Kreatif ya Kak Zaidah. Kita kat dapur kan. Kita tahulah apa kegunaan dia. Kan? Betul. Alright, cantik ni. Beras apa tu Kak Zaidah gemuk-gemuk? Atikah Basri. Kak Zaidah pakai sunflower tadi ya. Saya Memang pakai sunflower basmati ya. Okey, cantik nasi kita. Ini Kak Zaidah pakai masak 1 kilo ikan isi, 1 periuk dapat. banyak ya. Banyak ya, dia banyak. Basmati memang banyak. Sebab itu dia mahal ya. Dia muai. Okey. Nasi kita dah masak. Kita akan tabur sedikit bawang goreng on top. Warnanya pun cantik ya. Goreng. Badah-badah. Berapa orang makan tu? Ini banyak ya, 1 kilo 12 orang. 12 hingga 15 orang. Depends on how tapi biasanya 12 lah ya, 1 kilo 12. Kalau nak berniaga 1 kilo 12. Sedap ya. Bau dia pun sangat menyelerakan. Okey. Alright, kemudian okey, ini produk terbaru Kak Zaidah. Kita belum sempat nak label lagi ya. Ini pun sedap juga kalau kita makan dengan nasi seperti ini. Ini dia. Saya belum sempat label lagi ya. By tomorrow kita dah boleh label. Cuma saya nak tunjukkan kita boleh makan bersama dengan sambal ini. Ini sambal volcano Udang bilis. dan bilis. Ini bilis ya, volcano bilis. Ini betul-betul totally hot. Pedas gila. Pedas berapi ya. Pedas berapi. Ya, ini pedas berapi. Okay, look at that. Okay, kita nak tunjuk kita punya sambal dia. Sedapnya dah bau sampai Penang. Lapar. Sedap. Ini orang Penang ni makanan juga dia. Penang, Kedah. Ya, ini nasi daging ni. Ada juga yang warnanya agak lembut sikit dia. Itu mungkin dia pakai tepung kurma. Dia pakai rempah kurma aja ya. Kalau dia pakai rempah kari sikit, warna dia agak ada merah-merah sikit. Kak Zaidah tadi tambah pula dengan tomato puri, jadi warna dia agak coklat merah ya. Ada yang macam nasi minyak warnanya ya. Okey. Makan dengan acah Kak Zaidah kata mereka. Acah Kak Zaidah. Dan ni satu lagi ni. Ni produk kita yang terbaru. Tapi kita belum label, kita belum launch lagi. Cuma saya nak tunjuk je. Ni. Ini sangat-sangat sedap. Okey, kita boleh fokus sikit kat situ. Okey, nampak tu. Ini. Sambal volcano. Sambal berapi. Sedap. Sambal hijau banget. Ni. Itu dia. Sangat-sangat sedap. Dia rangup, crispy, pedas. Pedas gila ya ini. Ini for those yang makan pedas sikit-sikit tak boleh ya. Dia memang yang suka betul-betul suka pedas. Baru boleh makan sambal ni. Ya. Okey, ini boleh dimakan macam ni lah. Sedap sangat ni. Okey, look at that. Alhamdulillah. Okey. Ini dia. Ya, nasi bersama sambal volcano Kak Zaidah. Alright. Ini sambal asam, air asam, dan ini boleh makan dengan sambal volcano. Sedap sangat. Ya. Okey, so ada yang nak resepinya, nanti kita akan postkan bersama resepinya dengan video nanti. Dan ada apa-apa lagi tu? Ada. Kak Zaidah boleh direbus sekali dengan tulang tak? Boleh juga. Boleh. Kalau nak masuk tulang pun boleh dalam nasi ni ya. Sedap juga ya. Ya boleh. Ya, boleh. Cuma kalau ayam tu kena hati-hati sikit. Ya. Alright. Kalau daging kambing, sama tak cara merebusnya atau ada petua untuk hilangkan bau hamis kambing Kak Zaidah? Yun Lee.
Okey, Kak Zaida biasa kalau kambing, saya rebus kambing tu bersama dengan daun pandan. Banyak ya, bukan selai-dulai. Dalam satu ikat tu kita simpul masukkan dalam mutton ataupun kambing tu kita rebus sekali dengan daun pandan. Ada juga yang letak halia. Terpulang lah ya. Okey. Okey. Tapi bukan nasi, bolehlah cakap nasi daging ya. Tapi kalau kambing lagi sedap sikit dah manis ya. Okey. Okey, kena dengan nama sambal tu Volcano Hai Indonesia. Ya, ini nanti kita tunggu stiker kita yang sebenarnya sepatutnya dah siap. Stikernya Kak Zaida memang nak promote petang ni, tetapi tak apalah. Kita just promote dengan nasi ya. Ini boleh makan dengan nasi. Sambal lanun ke tu Kak Zaida? Jumaya sambal lanun ke katanya? Lanun lah apalah ya, Volcano. Kita panggil kita punya sambal ni, kita taruh nama Volcano. Volcano Dilis ya. Ini memang pedas. Sebab kita guna cili padi sahaja. Tak ada bawang langsung dalam kita punya sambal. Ya, ini sambal ni dimasak ya. Kita masak hingga garing. Ikan bilis, lada, kita tak ada guna bawang langsung di dalam sambal ini. Yes. Okey, Saniah Sulaiman, boleh bagi resepi air asam tak? Air asam tadi Kak Zaida dah beri ya resepinya. Okey, okey di sini resepi untuk sambal asam. Air asam ialah 1 biji buah tomato, 1 biji bawang besar, 4 hingga 5 cili merah. Nak pakai cili padi campur sikit pun boleh kalau nak pedas. Kemudian sedikit kerisik, sedikit belacan, air asam jawa. Kalau nak pakai nampla ataupun sos ikan juga boleh tambah ya, untuk nak dapatkan bau ya. Dan sedikit garam dan gula. Ramai yang dah tak sabar Kak Zaida belum sebut harga tu. Berapa harga sambal tu? Harga sambal ni RM23. Banyak ya. Biasa kalau sambal belacan yang kita beli dalam botol tu, separuh je ni RM23. Ini Kak Zaida tengah offer RM23 sambal ni. Sedap sangat ya. Zaid semalam dah rice botol, hari ni repeat beli. Lagi sebotol. Dia kata sedap sangat. Sedap, betul ya. sedap. Tapi ini saya perlu beritahu, ini hanya yang suka pedas. Ini bukan sambal macam sambal belacan biasa-biasa tu. Dia memang pedas menyengat ya. Sebab itu kita nak letak nama Volcano supaya orang tahu memang very very pedas. Mereka yang sukakan pedas boleh try. Serius, saya pun suka gila. Boleh beli lagi sekali. Ada orang suka makan pedas ya. Okey Zai, ada lagi yang saya nak jawab untuk hari ni? Okey, setakat ni tak ada. Mereka cuma Alhamdulillah. So dah Okay. boleh beli ke? Ya. Esok dah boleh beli ke sambal tu? Dah boleh ya. Stikernya supposed to be dah sampai petang ni ya. Okey. So harap perempuan dapat menyalin resepinya. Kalau tak dapat sekarang tak apa. Tadi ada pin yang Mas Maktobi ya. Ada. Thank you Mas so much for your kindness ya. You rajin share kita punya ataupun menyalin balik, especially in English ya, the recipes. Thank you so much. Dan InsyaAllah Kak Zaida akan post sekali bersama dengan resepinya. Dan perempuan boleh tengok balik videonya. Dan kita akan post nanti yang 1 minute video tu ya. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi hari ni. Senang, ringkas. Dan ini cara Kak Zaida ya, ala Kak Zaida. Jangan tanya nanti kenapa Kak Zaida masak macam ni ya. Kadang-kadang ada masak yang lain sikit ya. Tapi ini cara Kak Zaida. Tapi yang penting sedap. Right? So okay, insyaAllah kita jumpa esok di waktu yang sama, pukul 2.30 ya. Saya repeat lagi, 2.30 petang. Kita mula bersiaran 2.30 petang untuk live bersama dengan Kak Zaida ya. Jom masak dengan Kak Zaida. So, okay. Ramai yang berminat lagi bertanya tambah Kak Zaida tahan berapa lama. Okay, nanti kita akan bagi tahu ya. Later ya. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. Harap puan berpuas hati dengan resepi Kak Zaida tengah hari ini. So hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.